guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Kenyataan dan respon terkini ya daripada Menteri Kewangan kedua Malaysia. Jadi apakah sebenarnya respon dan juga kenyataan ini? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Dan juga dikatakan ya Perdana Menteri kita ketuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN di Laos. Jadi saya ingin memberikan sedikit update berkaitan dengan perkara itu. Dan untuk yang pertamanya adalah berkaitan respon ya daripada Menteri Kewangan 2, katanya respon positif ya berkaitan dengan ekonomi negara kita. Ini satu yang amat-amat membanggakan kita sahabat semua. Tapi sebelum saya membacakan kenyataan media ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita terkini daripada Menteri Kewangan 2 Malaysia. Jadi katanya ekonomi negara menunjukkan kemajuan yang ketara selepas setahun kerajaan melaksanakan Pelan Ekonomi Madani, kata Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beliau berkata transformasi ekonomi negara jelas semakin pesat, terutamanya ketika keluaran dalam negara kasar KDNK mencatat pertumbuhan sebanyak 5.9% pada suku kedua 2024. Beliau percaya Malaysia ketika ini berada di landasan yang tepat untuk melepasi sasaran pertumbuhan nasional sebanyak 4.0 hingga 5.0% untuk tahun ini, tahun 2024. Katanya, transformasi ekonomi negara kita jelas semakin pesat walaupun menghadapi berbagai cabaran seperti kekurangan tenaga, polarisasi politik, jurang sosioekonomi yang semakin meluas dan ketegangan geopolitik yang berterusan. Namun, selepas tahun melaksanakan Pelan Ekonomi Madani, kita melihat tanda-tanda kemajuan yang ketara. Saya percaya katanya kita semua berkongsi keyakinan bahwa Malaysia berada di landasan yang betul untuk melepasi sasaran pertumbuhan nasional sebanyak 4.0 hingga 5.0% untuk tahun 2024, katanya memetik berita harian ketika berucap pada majlis penutupan Forum Khazanah Megatrend 2024 hari ini. Beliau menyebut beberapa faktor yang menyumbang kepada kepesatan ekonomi negara, antaranya penurunan inflasi kepada 1.9% setakat Ogos dan prestasi FBM KLICI ya yang mencapai paras tertinggi sepanjang masa dalam modal pasaran melebihi 2 triliun ringgit pada Jun tahun ini. Itu saham ya, berkaitan dengan saham ya. Dan ringgit juga terus mengatasi mata wang serantau, pulih sebanyak 12.5% sejak Februari tahun ini, yang diyakini didorong faktor pengurusan fiskal Malaysia yang cekap serta inisiatif kerajaan untuk menarik balik pelaburan. Itu dia. Jadi kalau kita lihat pelaburan negara kita juga semakin mengukuh, semakin diyakini ya oleh pelabur-pelabur daripada luar, dari negara-negara luar dan sebagainya. Dan buktinya ya sehingga sekarang ini pelaburan dilihat begitu menggalakkan 70 poin berapa bilion ya setakat ini. Ya, dan itu adalah satu angka yang mungkin boleh mengatasi ya pencapaian pelaburan tahun lalu. Jadi kita harapkan segala perancangan dan juga pelaksanaan untuk Pelan Ekonomi Madani ini dapat dilakukan dengan baik sekali. Jadi untuk perkara kedua, di mana keberadaan Perdana Menteri kita? Perdana Menteri ketuai delegasi ke sidang kemuncak ASEAN di Laos. Itu dia. Jadi itu antara perkembangan terkini keberadaan Perdana Menteri kita yang mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN yang ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang berkaitan bermula hari ini hingga Jumaat di Laos. Jadi Wisma Putra dalam kenyataan berkata, Malaysia akan menggunakan platform serantau itu untuk menyatakan pendirian mengenai isu membabitkan Laut Cina Selatan, perkembangan di Myanmar dan juga Timur Tengah. Tambah lagi, Malaysia akan menyatakan pendiriannya mengenai isu Laut Cina Selatan serta perkembangan di Myanmar, juga Palestin dan juga Timur Tengah. Dan penglibatan Malaysia dalam sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang berkaitan menzahirkan komitmen teguh Malaysia terhadap ASEAN.
Usahanya untuk meningkatkan kerjasama dan integrasi serantau serta mempromosi dan mengekalkan keamanan stabil kemakmuran di dalam dan luar Asia Tenggara, kata kenyataan itu hari ini. Wisma Putra berkata juga, Perdana Menteri juga dijadwal menghadiri sidang kemuncak campur satu antara ASEAN dan 7 rakan dialog yaitu Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan, Amerika Serikat dan juga Kanada. Serta sidang kemuncak ASEAN campur 3, sidang kemuncak Asia Timur dan sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perdana Menteri akan menyertai mesyuarat pemimpin Komuniti Pelepasan Sifar Asia, sesi pertemuan antara pemimpin-pemimpin dengan wakil-wakil perhimpunan antara Parlimen ASEAN, wakil-wakil belia ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dan kenyataan itu berkata sidang kemuncak ASEAN ke-44-45 serta sidang berkaitan menjadi platform untuk Malaysia berkongsi perspektif serta bertukar pandangan mengenai pelbagai isu. Ini termasuk usaha pembinaan komuniti ASEAN dan wawasan komuniti ASEAN 2045, keamanan serta kestabilan serantau, integrasi ekonomi serantau, ekonomi hijau, teknologi baharu, peralihan tenaga, keselamatan makanan serta kemajuan Timur Leste ke arah keahlian penuh ASEAN dan hubungan ASEAN dengan rangkaian kongsi yang lain. Semasa majlis penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan, Laos sebagai pengurusi ASEAN 2024 akan menyerahkan jawatan pengurusi kepada Malaysia sebagai pengurusi ASEAN bagi tahun 2025. Tahniah. Jadi Malaysia secara rasmi akan memegang jawatan pengurusi ASEAN pada 1 Januari 2025. Dan pada majlis itu, Perdana Menteri dijadwal untuk menyampaikan ucapan ringkas menggariskan visi Malaysia sebagai pengurusi ASEAN. Perdana Menteri akan diiringi oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul, serta pegawai dari pejabat Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri, MITI, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Kementerian Ekonomi serta Kementerian Belia dan Sukan. Jadi itu antara individu ataupun menteri-menteri yang akan terlibat dalam sidang kemuncak ASEAN yang akan berlangsung di Laos. Jadi sahabat semua, untuk tahun 2025 negara kita akan menjadi pengurusi dan pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri akan mempengurusikan sidang ASEAN ini. Tahniah kita ucapkan. Begitu juga dengan kenyataan daripada Menteri Kewangan 2, ekonomi negara kita berada pada landasan yang tepat. Walaupun geng-geng pembangkang PAS Perikatan Nasional memberikan persepsi kononnya kerajaan ini gagal, ekonomi gagal, inflasi naik, nilai ringgit menjunam. Semua itu satu kenyataan yang tidak berasas, hanya menutup segala kejayaan demi kejayaan yang sedang berlaku di dalam negara kita di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Itu daripada saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda serama atau tidak? Anda boleh berikan pandangan atau komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.